Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Terima kasih kerana anda terus bersama channel ini. Bagi yang sudah tekan butang subscribe, terima kasih diucapkan. Bagi anda yang belum tekan butang subscribe, sila tekan butang subscribe untuk terus mendapatkan berita terbaru daripada channel ini. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Berita terkini hari ini. Salam sejahtera Malaysia. Isu pengeluaran KWSP, ada berita terbaru, ada berita hangat ni. Kamu pastikan terus bersama di dalam video ini. Kerana ada berita baik. Ini pengeluaran khas bersasar KWSP 2.0. Ini betul-betul mengejutkan dan ini pasti akan menggembirakan semua orang. Saya pun tersenyum lebar. Wow, syukur. Inilah yang ditunggu-tunggu oleh seluruh rakyat Malaysia. Tapi sebelum itu saya ingin ucapkan terima kasih, bilion terima kasih kepada semua yang sudah tekan butang subscribe, yang sudah bersama-sama memberikan komen, yang sudah share kepada kawan-kawan channel ini. Terima kasih daripada channel ini kosong sampailah channel ini 200, menghampiri 270,000 subscriber. Terima kasih diucapkan. Bagi yang belum, sila tekan butang subscribe, like, share supaya saya lebih bersemangat untuk membuat konten terbaik. Dan lagi satu, kita berimpian untuk channel kita ini boleh sampai kepada telinga Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Apabila channel kita ini sudah menjadi cukup besar, cukup berpengaruh, cukup untuk menarik perhatian Datuk Seri Anwar Ibrahim. Semua orang menantikan KWSP 2.0 pengeluaran bersasar. Dari dulu lagi sejak Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, inilah yang diwar-warkan, inilah yang diminta-minta, inilah yang dirayu-rayu oleh seluruh rakyat Malaysia. Saya pernah beberapa kali, banyak kali sebenarnya, lebih daripada 5 kali saya membuat tinjauan, 5 kali saya membuat kajian secara terbuka, undian terbuka. Apa pendapat rakyat Malaysia tentang pengeluaran KWSP? Apa yang mereka mahu Datuk Seri Anwar Ibrahim lakukan segera? Yang paling mendapat perhatian adalah pengeluaran KWSP. Semua orang mahu pengeluaran KWSP. Semua orang perlu. Ada yang nak bayar kereta, ada yang nak bayar rumah, ada yang nak bayar hutang, ada yang nak buat bisnes dan sebagainya. Kemudian satu lagi, mereka bukan saja mahu pengeluaran KWSP 2.0 secara bersasar ini, tetapi mereka juga mahu supaya jumlahnya lebih besar daripada yang sebelum ini. Iaitu mereka mahu kalau boleh 20,000 ke atas. 20,000 ke atas boleh dikeluarkan untuk menampung semua bebanan hidup, sara hidup sekarang ini. Okey, jadi ada berita terbaru yang sangat mengujakan, sangat-sangat dinantikan, dan saya gembira dengan berita ini. Berita ini sebenarnya sudah lama pun diterbitkan, tapi ramai mungkin tidak sedar, ramai tidak tahu. Dan berita ini telah diterbitkan di dalam satu newspaper arus perdana. Maksudnya ini memang betul, bukan hanya daripada blogger dan sebagainya. Daripada Harian, daripada berita harian, pencarum yang ada baki cukup. Pencarum yang ada baki cukup untuk pengeluaran KWSP. Pencarum ada baki cukup. Pencarum ada baki cukup untuk pengeluaran KWSP 2.0 bersasar. Itu satu kajian yang telah dibuat oleh PGIRM. Pencarum kumpulan wang simpanan pekerja KWSP berhasrat untuk membuat pengeluaran akaun itu sekali lagi secara bersasar, mempunyai baki akaun mencukupi untuk membuat pengeluaran. Ia berdasarkan satu kajian dijalankan Pertubuhan Gagasan Inovasi Rakyat Malaysia atau PGIRM yang mendapati 79.6% daripada 136,137 pencarum KWSP masih memiliki baki akaun satu lebih daripada RM10,000, manakala selebihnya pula kurang RM10,000. Presidennya iaitu Azmi Muhammad Tahir berkata, kajian itu dijalankan selama 12 hari, bermula 20 Disember yang lalu, bagi menyediakan data sokongan tambahan untuk tuntutan pengeluaran KWSP 2.0 secara bersasar. Daripada kaji selidik ini, ternyata pencarum KWSP terdesak untuk memerlukan pengeluaran KWSP 2.0 secara bersasar. Mempunyai jumlah baki mencukupi untuk membuat pengeluaran, katanya dalam satu kenyataan pada hari ini.
Sebelum ini PGIRM dilaporkan membawa suara lebih 270,000 pencarum yang memohon kerajaan supaya mempertimbangkan pelaksanaan pengeluaran KWSP 2.0 secara bersasar. Permohonan daripada pencarum itu diterima melalui borang dalam talian dari Julai hingga November lalu. Antaranya disebabkan desakan hidup yang sukar akibat inflasi, pengurangan pendapatan tidak seimbang dan tunggakan hutang pasca pandemik COVID-19. Mengulas lanjut, Azmi berkata laporan kemungkinan Bank Negara Malaysia BNM akan menaikkan kadar dasar semalaman atau OPR secara beransur-ansur pada Januari 2023 pasti akan memberi kesan lebih teruk terhadap rakyat. PGIRM percaya kerajaan perpaduan pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim cakna dan prihatin terhadap suara serta kesusahan rakyat. Justru itu kami berharap diberi peluang bertemu Perdana Menteri untuk memberikan penjelasan terperinci mengenai tuntutan pengeluaran KWSP 2.0 secara bersasar ini dalam masa terdekat, katanya. Rakyat khususnya pencarum sudah teruk terhimpit dengan kesusahan. Malah, terdapat sekelintir daripada mereka yang sudah dan bercadang mengambil jalan pintas untuk menyelesaikan masalah, katanya lagi. Denyut Nadi, Suara Rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Selamat petang Malaysia. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut Nadi, Suara Rakyat bergema di channel ini. Jika anda setuju, anda boleh komen saya terkejut. Saya terkejut. Saya terkejut ataupun apa ya? Yang terkejutlah. Saya kagum. Itu perkataannya itu. Saya cari dari tadi. Susah betul lah. Saya kagum. Saya kagum. Kalau anda setuju dengan ini, anda boleh komen saya kagum. Datuk Seri Anwar Ibrahim tampil lagi dengan satu pengumuman baru yang sangat gembira untuk seluruh rakyat. Ini belum pernah dibuat oleh mana-mana Perdana Menteri. Sebelum itu saya ingin ucapkan terima kasih, jutaan terima kasih kepada semua yang sudah tekan butang subscribe. Yang belum, sila tekan butang subscribe. Kerana ianya percuma. Dan bagi anda yang ingin menjadi member di dalam channel ini, sila tekan butang join member. Kerana kita akan mulakan pemberian gift, pemberian stiker, giveaway, baju, t-shirt, keychain, topi, macam-macam lagi, stiker, macam-macam lagi daripada The Twin TV secara percuma kepada semua member yang terpilih dan bertuah. Kalau anda setuju, anda tulis saya setuju ataupun saya kagum. Itu dia perkataan dia, saya kagum. Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan bahawa menghapuskan atau mengurangkan pencen pesara tidak munasabah. Kenapa Datuk Seri Anwar kata begini? Mungkinkah dulu-dulu ada usaha untuk mengurangkan pencen pesara? Janganlah. Tapi Datuk Seri Anwar Ibrahim buat kagum lagi. Buat kita kagum lagi. Dia dengan terang-terangan, dengan tegas, tak takut. Dia beritahu kepada seluruh rakyat Malaysia, don't worry. Hapuskan atau kurangkan pencen pesara tidak munasabah. Saya setuju. Tidak munasabah langsung. Kalau dikurangkan atau dihapuskan, ini satu penganiayaan kepada pesara-pesara. Mana boleh. Ini bikin orang marah. Tapi Anwar Ibrahim memberikan jaminan bahawa tidak ada pengurangan pada pencen ataupun penghapusan pada pencen pesara. Ini baru betul. Ada satu kabar angin rupanya tersebar kononnya bahawa kerajaan perpaduan akan mempertimbangkan untuk penghapusan atau pengurangan pencen pesara termasuk bekas anggota kabinet adalah tidak munasabah. Itu kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Siapa yang pergi kasih sebar ini? Ini tak betul lah. Nanti kamu kena cari, nanti baru tahu. Jangan kasih sebar benda yang tidak betul. Fitnah itu dosa tau. Sama dosanya. Fitnah itu lebih besar dosanya dari membunuh. Bagus lagi judi. Dosa dia besar juga, tapi tidak sebesar memfitnah. Jadi berhenti memfitnah. Bukan hanya berjudi berhenti, tetapi memfitnah pun berhenti. Itu baru betul. Perdana Menteri berkata ia berikutan perkara itu membabitkan soal peruntukan dalam perlembagaan persekutuan. Justru beliau berkata cadangan memansuhkan atau mengurangkan pencen anggota kabinet harus diteliti dan dirujuk oleh semua pihak, katanya. Pencen bekas anggota kabinet. Pencen ini sebagaimana diketahui adalah peruntukan perlembagaan persekutuan. Orang yang duk sebar maklumat itu mungkin dia tak tahu, tak pandai perlembagaan persekutuan. Main cakap, main entam je.
Kata Anwar, ada war-war kononnya kerajaan perpaduan ini akan menimbangkan untuk menghapuskan pencen pesara atau mengurangkan itu tidak munasabah. Kerana isu ini soal perlembagaan dan harus diteliti dan dirujuk semua pihak. Katanya pada satu sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat kabinet pembangunan Perdana Putra di sini hari ini. Anwar berkata apa yang boleh dilakukan ketika ini adalah membatalkan kemudahan biasa dan peruntukan kereta untuk anggota kabinet. Berikutan ia membabitkan pentadbiran dan bukan peruntukan dalam perlembagaan persekutuan. Beliau berkata demikian ketika mengulas kenyataan bekas ahli Parlimen Kangar iaitu Nur Amin Ahmad sebelum ini bahawa kononnya kerajaan mampu menjimatkan antara 100 juta hingga 150 juta perbelanjaan negara setiap tahun sekiranya pencen bekas anggota kabinet dimansuhkan. Nur Amin dilaporkan berkata, berdasarkan sistem semasa negara, jumlah bekas kabinet yang layak menerima pencen, kos yang ditanggung untuk menteri, timbalan menteri dan setiausaha parlimen adalah 100 juta ringgit sehingga 150 juta ringgit setahun. Katanya, pihak berkenaan sepatutnya tidak perlu diberikan pencen kerana ia dibayar berdasarkan cabang sistem eksekutif, bukan legislatif dan cukup sekadar mengambil gratuiti yang lumayan katanya lagi. Okey. Bagaimanapun katanya perbincangan akan dijalankan dengan Kabinet Negara serta Menteri Ekonomi Rafizi Ramli sebelum belanjawan 2023. Itu berkenaan dengan keputusan untuk membabitkan kadar dasar semalaman ataupun OPR yang adalah menurut Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah bidang kuasa Bank Negara Malaysia BNM berdasarkan kepada peraturan dan undang-undang yang sedia ada. Beliau mengulas laporan jangkaan penganalisis ekonomi bahawa OPR akan meningkat 2 kali pada tahun ini. Berkata perkara itu boleh dibincangkan bersama-sama Kementerian Kewangan, tetapi bidang kuasanya tetap di bawah Bank Negara Malaysia. Bagaimanapun katanya, perbincangan akan dijalankan dengan Gubernur Bank Negara Malaysia serta Menteri Ekonomi iaitu Rafizi Ramli sebelum belanjawan 2023 di Rangka. Pendekatan itu saya pernah lakukan dulu. Ia tidak asing kerana tindakan mana-mana pihak juga akan membabitkan dasar ekonomi keseluruhannya, katanya lagi dalam kenyataan tersebut. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye.